Baik, Alhamdulillah Oda. Seperti yang dinyatakan sekarang kita bersama dalam Museumku Warisanku. Dan kita akan bawakan mengenai dengan bahan ataupun penceritaan yang kami ceritakan sebentar tadi mengenai dengan permainan tradisi. Tapi ini mengenai dengan festival permainan tradisi sempena sambutan Hari Museum Antarabangsa 2023 bersama dengan narasumber kita. Saya serahkan pada Nadira. Jadi kita akan bersama dengan narasumber kita. Selalu perkongsian beliau ini amat menarik. Jadi tidak sabar rasanya kita akan bersama dengan Puan Mariani binti Haji Abu Bakar, Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Museum. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manis hari ini memakai warna merah jambu. Bandung. Warna Bandung. Warna kalas pada pagi ini. Jadi insya-Allah segala perkongsian hari ini pun kami tidak sabar untuk mendengarkannya. Kerana seperti yang kita ketahui, festival permainan tradisi sempena dengan sambutan Hari Museum Antarabangsa 2023 ini telah pun dilancarkan ni Puan. Ya, betul. Pada 18 Mei yang lalu. Betul. Pada 18 Mei yang lalu di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Jadi kalau kita melihat dengan festival permainan tradisi ini Puan, apa intipatinya sebenarnya? Okay, Alhamdulillah, sebelum itu ingin dikongsikan bahawa festival permainan tradisi ini memang disempurnakan dengan sambutan Hari Museum Antarabangsa yang disambut setiap 18 Mei. Kemudian ianya adalah usaha ICOM, itu International Council of Museums, dalam menyuruh institusi kemuziuman di seluruh dunia lah untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai mengenai kepentingan kemuziuman, pertukaran budaya, pengayaan budaya, memahami dan mengadakan kerjasama serta kepentingannya adalah budaya itu untuk kedamaian. Kemudian intipati festival permainan tradisi ini sesuai dengan temanya, kita ni sebenarnya kaya dengan permainan tradisi. Kemudian bukan sahaja permainan tradisi tapi budaya-budaya yang unik dan menarik. Sekali dalam usaha Jabatan Museum memberigakan warisan tradisi negara Brunei Darussalam, Jabatan Museum berusaha untuk memainkan peranan kami yang agar lebih aktif lagi untuk mengenalkan permainan-permainan tradisi ini kepada masyarakat di setiap peringkat umur. Salah satunya adalah yang melalui festival ini, iaitu program Museumku Warisanku yang memberikan peluang agar Jabatan Museum dapat mengekalkan permainan tradisi ini, kemudian membudayakan ia. Artinya ia menjadikan satu kelaziman kepada masyarakat setempat. Jadikannya sebagai satu kelaziman lah bermain. Dan justru itu Puan, kita ingin mengetahui juga apakah tujuan tujuan festival tersebut ataupun permainan tradisi yang diadakan ini secara rincinya mungkin dapat dijelaskan. Alhamdulillah sebenarnya dinyatakan sini ada 4 tujuan kenapa festival permainan tradisi yang diadakan. Selain daripada meningkatkan lagi jangkauan dalam mempromosi permainan tradisi Brunei, Jabatan Museum melalui bahagian etnografi dan bahagian pembelajaran dan penerbitan kira outreach pertama kalinya telah mengadakan festival ini, dan ia kiranya tujuan utama ialah untuk mengangkat martabat permainan tradisi. Artinya maksudnya mengangkat martabat itu bukan lagi macam make it happening, kena orang putih lah, macam jadikannya di mulut-mulut, jadikannya kebiasaan, kalau orang mendengar pun ada orang heran. Artinya namanya tu sudah tahu orang permainan kita ni je tu. Dari segi sebagai warisan negara kita ni kan, artinya ada kesinambungan daripada orang dulu-dulu, seperti yang Tuan Haji Daud tadi menceritakan pengalaman. Mengangkat martabat. Yang kedua ialah menyebar dan mendidik orang ramai mengenai permainan tradisi. Apa yang kami nampak ialah ada perbezaan. Macam Nadira pun tadi kan dia pernah main lompat gatah. Ada generation gap. Tapi lompat gatah termasuk permainan tradisi Puan. Kira permainan yang dimainkan oleh kita di zaman-zaman dahulu. Kan? Itu sekali dari sana kami mau orang menyebar dan mendidik. Kali dalam festival ini ada lawatan sekolah je sekali kadang-kadang guru-guru kan sudahnya melihat permainan itu dapat kami perkenalkan time waktu rehat di sekolah. Artinya kanak-kanak tu boleh bermain itu So kalau dulu zaman-zaman kita ni bermain carah, main apa lagi, main tapuk.
Kaki tiga, tahu tak? Kaki tiga, lasak lah permainan kita ni tu. Ya, betul. Laki-laki bini lompat gata, bilon. Main bilon. Main bilon. Itu kegemaran saya. Ya. Mungkin Okey, faham. mungkin ada Itu seronok kenangan. sebetulnya. Mungkin ada kenangan kali macam ada bekas luka ke apa. Tapi yang dulu sampai ke pasar sangat lasak memang. sangat lasak. Blusir. Aktif ba? Aktif. Sihat, Fizikal. Sihat. Ya. Ya, berpaloh pelang. Lurusnya Tuan Najib Daud Betul, cerita. sihat. Tiap kali balik rumah, kena begitu Koyak rabak keluar. Oh, Jalan bersih, baliknya kotor. Baliknya kotor dan koyak rabak. Betul. Kemudian pada masa yang sama kami ingin memupuk minat masyarakat dengan melalui hiburan lah tu. Artinya alternatif hiburan itu ini semestinya melihat TV, okeylah, rekreasi. Tapi sekurang-kurangnya ni permainan di sini yang dapat orang buat di rumah jua sebenarnya. Walaupun dengan kawan-kawan, walaupun dengan keluarga. Kalau zaman-zaman ni orang bermonopoli lagi apa tu. Tapi kiranya zaman dulu-dulu ada permainannya. Kemudian yang terakhir ialah untuk Jabatan Museum mendapatkan data lah sekurang-kurangnya adakah kajian mengenai kefahaman dan minat kesedaran mengenai permainan tradisi ini ada ataupun indah dan setakat mana kefahaman dan minat orang terhadap permainan tradisi. Seronok kan? Jadi itu baru di penjelasannya. Penjelasannya sedikit ia sebanyak. Sebenarnya tujuannya bukan saja untuk ianya agar tidak pupus, tetapi lebih kepada memartabatkan mainan tradisi tersebut. Betul. Dan kalau kita ni menyentuh permainan tradisi, jadi tertanya-tanya juga. Kalau di dalam festival ini, apa di antara permainan-permainan tradisi akan dipamerkan dan ditunjuk ajar juga? Dalam senarai ada 30 jenis permainan tradisi kita ni. Artinya ia melibatkan puak-puak lain juga. Artinya ada daripada puak dusun, Murut, Melayu Brunei. Kemudian mungkin Nadira belum pernah mendengar kali perkataan rising. Rising? Saya pun belum pernah. Permainan rising. Apa tu? Salah satu daripada permainan yang ada dipamerkan dan mungkin boleh kali orang melihatlah macam mana ia bermain. Ia dalam festival ini kami ada mempamerkan juga. Yeah. So ada gambar, cara bermain dan apa ia punya peralatan ataupun apa yang dibuat daripada apa. So kalau orang lepasnya membaca ke apa balik ke rumah ada barang itu di rumah boleh buat. Racing itu melalui rujukan dan inilah berasal daripada perkataan racing. Kali ini kena main oleh orang kampung air. Oh, racing. Kira macam berdasur tapi bukan bukannya berdasur. Macam ada peralatannya lah tu. Kemudian siapa yang laju mendasurkan capat. Ya. Kereta rajung kali. Ni kereta rajung lain lagi ni yang kita ceritakan tadi, yang kita mention yang racing, ni racing lain ni di darat. Oh, ni di darat. Kalau racing di mana? Aing. Atas air. Tapi dia boleh tinggi airnya, dia boleh tempasang. Antara buku lali ke lutut bukan air saja. yang dalam lah. Bukan air yang dalam. So artinya macam itu kereta rajung. Lepas itu ngi ayam karikan. Yang ini puak Murut sehingga saya. Apa namanya? Ngi ayam karikan. Ngi ayam. Ia pakai batang saja macam buluh ke apa kayu. Lepas itu tudung ten. Lepas itu ada modify lah supaya berbunyi macam bunyi enjin. Diorang dulu kalau angan-angan kan drive kereta. Diorang pakai tu. Bersusun. Seorang mesti. Mungkin akan dipaparkan di sini puan ya, di samping terus bercerita lagi. Okey, kita paparkan. Kita mungkin itu. Itu racing. Ni racing kan ya. Racing. Itu simple saja kan peralatannya tu. Itu saja. So didasurkan atas saing siapa yang paling jauh sebelum kita tenggelam. Yang menang. Dia tuan lah. Terus terang saya sendiri pun belum pernah bermain. Saya pun. Yang sebelahnya tu gasing. Yang sebelahnya gasing. Ini apa ni? Ini latup-latupan. Latup-latupan yang buluh. ni saya pernah. Ya ada buahnya terpaksa harus tani cari lagi di hutan ya. Biji untuk macam biji saga kali bahau. Mungkin. Ada juga kami menggunakan ada sejenis buah karas untuk dijadikan peluru ya. Ada orang pakai keratas pasar. Keratas pun boleh. Tapi kalau buah tu ganas tu sakit tu. Keratas lah bagus ya. Kali dulu semua peralatan permainan ini kalau ingin kami kongsikan ia dibuat daripada alam semula jadi. Betul. Artinya kira macam daripada apa yang buluh, biji, buah, rutan. Artinya yang mudah. Tapi masa ni
mungkin mudah lagi mendapati. Itulah kan. Itulah anda lagi sama. Oh, jadi itulah di antara permainan-permainan tradisi yang akan dipamerkan dan ditunjuk ajar juga ya sepanjang festival tersebut. Tapi ada ke Indah ni Puan, permainan-permainan yang akan didemonstrasi dan aktiviti-aktivitinya lah Cak. Okey, Najila tadi mention kan ada menyebut congkak ada berapa handal main kan? Yes. Saya dah pernah terus terang. Saya dah pernah kan? dan saya dah tahu macam mana aturan mainannya. Selalu macam keliru dan akhirnya betul, mana? betul. Okay. Salah satu daripada permainan-permainan tradisi yang kena tunjuk ajar adalah warga museum yang memberi memberi demonstrasi dan tunjuk ajar selain daripada pasang simban, congkak, saluk-salukan bola lapas-lapas, ada tinting, ada tilu-tilan. Yang ni pasang. Yang ni pasang gergasi ni. Ini bisailah kalau kamu gergasi basah. Ini bukan lagi jari ni menggerakkan badan ini sendiri. Badan sendiri. Yang ni yang sioknya ada lebih daripada 30 motif bunga untuk memainkan permainan pasangan ni. Yang paling simple kena panggil paha ayam. Motif paha ayam. Maksudnya? Macam mana menyusun dia punya buah putih dan hitam mata sebelum berlawan. Ada arti-artinya tu, ada maknanya. Ada kena ambil. Biasanya kalau kita ni kan budaya warisan kita ni diambil daripada alam semula jadi kan. So dekoratif yang motif apa tu diambil daripada keliling kita ni lah. Selain daripada tu kikik. Siapa yang belum pernah menerbangkan kikik? Itu favourite saya. Alhamdulillah. Masang belahan lagi kan? Dikerjakan tu belahan tu. Sanggup. Kompetitifan dulu tu. Orang benar-benar minat ganas. Yang kikik, Persatuan Pekikik yang adalah membantu dalam festival ini memeriahkan suasana. So diorang ada menyediakan kikik lah. Siapa yang belum pernah merasai menerbangkan kikik, sila datang ke Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Tapi bawalah macam topi ke apa, batat. Dia di luar, Kemudian kikik itu sebenarnya yang pentingnya juga bagaimana ia ada perbezaan sebenarnya semua permainan kita ni macam congkak tadi itu walaupun negara-negara ASEAN ada memainkan tapi kita ni ada identiti kita ni sendiri yang membuatkannya unik dan menarik. Nama juga berbeza macam mana Puan? Macam congkak yang saya kena kongsikan ialah jumlah lubang yang kita ni main. Kan kita di rumah masing-masing tapi jumlah lubang untuk bermain congkak itu jumlah kita ni dalam 7 ke 8 sahaja. Ada yang 10 itu perbezaannya. Kemudian cara bermain barangkali kalau Tuan Haji Daud pernah berlawan ke Lia. Kami pernah berlawan tu. Congkak itu sampai habis tu. Ya. Saya tu pernah jujur terus terang. Boleh non-stop tu artinya. Boleh non-stop kalau saya pandai non-stop. Sama juga kikik ni. Kalau dulu-dulu kan melihat kikik lapas sebab tu ada talinya kan tak? Dibagi belahan. Kalau kikik lapas belusiran tu orang tu membubut. Tapi ada jua yang specialnya kita ni satu design kalau Malaysia famous dengan wow kan. Kita ni dengan shape manusia orang. Betul. Kikik orang-orang kata namanya. Orang-orang Ada dipamerkan ikan bentuk ikan tapi yang unik itu orang-orang itu lah. Imagine itu kali Superman terbang itu. Kita ada orang-orang itu kan. Kemudian selain daripada itu ada Persatuan Gasing Pergap. Kalau siapa yang belajar Pergap namanya? Persatuan Gasing Brunei. Yang itu kalau siapa yang akan belajar apa namanya itu ada perkataannya itu gasing. Ada juga tapi masa festival tu hanya ada masa hari Ahad lah. So insya-Allah nanti Ahad yang akan datang diorang persatuan akan ada di sana. So siapa yang akan merasai bermain mengumban apa lagi itu melantok apa lagi gasing silahkan. So gasing pun lain bayar punya ni kan. Betul. Bentuk dan cara permainannya mungkin cara agak perlawanannya berbeza. pertandingannya. Kadang mengikut puak masing-masing di negara kita ni kan. Puak Kedayan dan juga mungkin sebelah Tutong juga. Mungkin ada berbeza. Itu menguji kesabaran tu juga. Betul. Kalau gasing siapa yang tahan. Gasing terus terang saya dah pernah. Misi apanya orang tahan tangan itu putaran gasing tersebut. Bahaya sampai batah lama ya berpusing. Mungkin ada skillnya kan ni. Ada. Jangan kajar-kajar.
Jadi Sekarang ni kalau untuk membuat kek kan, payah beluri temiyang tu payah. Oh, payah. Kan? Ya. Kalau dulu senang, banyak hutan. Sekarang tapi yang susah. lebih senang ke Taman Eco Corridor beli sahaja. Mungkin. Selebihnya mereka ada berjual kan? Ada, ya. Ada orang tetua berjual kan? berjual Dengan kek. pantun-pantun. Dengan pantun-pantunnya sendiri. Wah. Jadi dibeli Seronok, saja terus diterbangkan. Tapi amat menariklah kalau dulu dibuat dari awal dan sebagainya. Jadi macam Is lebih mengetahui apa patut dibuat untuk Kalau mencipta kek kalau itu sendiri. mensimban ataupun dalam bahasa kalau Malaysia batu serimban ya. Kurang pasti, tapi jenis tapi simban. kalau kata ni simban, ia ada batu 5 dan batu 7 ya. Menggunakan Ada. jumlah batu 5 dan juga ada jumlah batu 7. Cara mainannya tetap sama, cuma kalau berbeza dengan 5 dengan 7 berbezalah. Cara bermain yang simple. Saya simple-simple saja, satu-satu saja. Satu-satu ya. jadi Itu kena anda mudah. Expert lah. Putik satu saja. Yang 5-7 tu expert satu yang diraum sekali kan. Ya betul. Jadi bagi mereka yang seperti saya sangat tertarik untuk mencuba mainan-mainan ini dan mempelajarinya juga, Ya. bagaimana Puan? Boleh datang bila-bila masa sahaja atau ada waktu-waktunya? Alhamdulillah masa ini festival kami diadakan sehingga 31 Mei antara jam 9 hingga 4.30 petang di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan. Orang ramai dialu-alukan untuk datang, khususnya di Galeri 4 di Hub Tenaga itu. Ya. Di sana pameran sementara atau festival ini diadakan dan juga di luar bangunan di belakang yang menghadap ke Kampung Air. Kalau dapat jua masa hari Ahad ni, ambillah kesempatan sebab Persatuan Pergab ada, pekikik pun masih ada dan inilah kalau siapa yang indah ampit mengalami merasai itu datanglah. Betul. Jadi mungkin dapat menjadi satu pendedahan awal juga kepada anak-anak kita ni dan Betul. juga mungkin kepada saya sendiri yang kurang pengetahuan mengenai dengan permainan tradisi, dapatlah menimba ilmu nanti di Betul. dalam pameran tersebut. Dan festival ini Puan mungkin dapat dijelaskan sebelum ini adakah ataupun apakah yang pernah diadakan ataupun macam mana? Kalau pernah, yang ni kali yang keberapa ni? Yang permainan tradisi ini sebenarnya festival ini baru kami pernah mengadakan lagi. Sebelum itu pun kami memang ada satu program yang diberi nama program Museum Kewarisanku. Ya. Yang ini yang membawa ia merupakan satu program yang membawa ke sekolah-sekolah. Dia semestinya sekolah-sekolah. Pernah jabatan-jabatan kerajaan menjemput. Nanti kami akan buat satu grup Silakan. untuk presenter 4 pagi. Belajar. Kami akan menyediakan yang orang entek-entek lama ni menyediakan mainan-mainan tersebut. Ya? Boleh kan? Boleh. Saya lah yang kalah tu. Boleh. Silakan. So Ya. artinya dalam program Museum Kewarisan Kuan ni pun kami ada antara 2017 hingga 2022 seramai 18,779 orang telah menyertai. Penyertaan. Ya? Sebab banyaknya daripada kanak-kanak sekolah, murid-murid sekolah menengah, daripada Politeknik, IBTE. Jadi sambutan daripada diorang macam mana tu? Terutama Alhamdulillah. sekali generasi baru. Alhamdulillah, setakat ini alhamdulillah. Apa yang saya dengar juga kadang-kadangnya macam ada sekolah-sekolah yang macam di IBTE bahawa diorang ada kelab. Diorang pun berinisiatif untuk menimbulkan semula warisan-warisan negara. Dia semestinya permainan tradisi ya. Termasuk juga muzik. Betul. Menambat dastar, menapis menambat dastar sinjang. Yang itu dalam program adalah perjalanan kebudayaan yang diketuai oleh bahagian kebudayaan dan kesenian di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. So kami ada beberapa program sebenarnya di bawah Jabatan Museum dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sepertinya alhamdulillah masyarakat setempat khususnya generasi muda berbalik semula bah. So apa yang Tony Daud kita ni 2 tahun masa tu bermain yang zaman Nadiran dia tahu. Itu bisa dikenalkan semula kan? Betul. Betul. Pastinya kalau saya belajar pun banyak yang saya tidak tahu. Tapi menarik kerana itu semua adalah warisan-warisan kita ni. Betul. Menunjukkan budaya, bangsa dan negara kita ni juga. Tertanya-tanya je sebenarnya Puan, dengan demonstrasi dan tujuh ajar yang ada, singan festival ini saja ataupun nanti pun ada lagi? Setakat ini yang ada sama ada jemputan ataupun kami yang mengagak. Antara dua. Tapi kalau siapa yang mau melagau kami, melagau letak, juga dialulukan dengan menghubungi Jabatan Museum-Museum. Jadi menghubungi Jabatan Museum-Museum. Ya, kalau siapa kan ingin mengetahui macam mana cara bermain. So kami pernah mengusahakan klinik bermain pasang. Tapi mungkin sambutan itu belum berapa meriah. Mendapat sambutan. So mungkin kalau siapa yang mau berminat, boleh ke festival ni berkenalan sama orang-orang yang di sebalik tabir yang memang
arif dengan permainan itu, saat diorang sendiri mengajar juga, Ya. boleh berunding. Dan adakah mungkin ini bukan di bawah bahagian Museum Brunei kita faham, tetapi apakah ianya pernah dibukukan? Oh, Mungkin Dewan Bahasa dan Pustaka berinisiatif untuk macam memang, mana? sebenarnya Jabatan Museum memang ada beberapa tajuk terbitan. Saya pun dah mengeluarkan beberapa tajuk terbitan mengenai dengan permainan-permainan tradisi ini. Ada dibukukan, memang dijual juga. Dewan Bahasa pun ada, ya. Tapi macam dari segi Jabatan Museum, kalau kami dari segi yang dulu tu macam sejarahnya, ada cerita cerita di ada sebalik ceritanya. itu. Kemudian bagaimana ia kena buat, apa bahan-bahannya. Kira adalah detail, bukannya buku macam sejak katalog, bukan katalog. Penceritaan. Rinci lah ya. Secara rinci itu memang ada kami jual, terbitkan dan bagus sekali, jual. ya. Kemudian memang ada kajian dan dokumentasi yang ni memang sentiasa diusahakanlah oleh bahagian etnografi. Kena mungkin barangkali dalam tahun-tahun yang mendatang itu ada beberapa permainan tradisi yang mungkin terlupa. So itu yang keperluannya kenapa masyarakat setempat memainkan peranan jua sebenarnya, agar kita ni menghargai, mencintai, kalau dapat memiliki sekurang-kurangnya sedikit sejarah yang mengaitkan dorang dengan dorang punya orang elders, orang tua dulu, kenangan. Jadi kalau berkesinambungan dengan apa yang Puan cuba sampaikan, mungkin pendapat Puan sendiri, apa kepentingan generasi baruan ni untuk tahu sebenarnya permainan tradisi-tradisi? Pasal kalau kita ni lihat, kalau kita ni beraya saja, jarang anak-anak atu kan bermain simban, congkak. Kalau kita ni lihat permainan tradisi, jangan tahu permainan tradisi. Permainan kita ni dulu tu, semua melibatkan kita ni memegang, fizikal, fizikal. Lepas tu macam congkak, mengira. Siapa cepat mengira, pandai-pandai lagi. Ia kira bagi saya secara peribadi, permainan kita ni itu sebenarnya menguji minda, mencari kira kita punya common sense ataupun logical thinking, macam macam mana aku buatan ni senapang latu-latu patu. Ya, betul. Macam mana dulu mana ada YouTube untuk merefer. Betul. Ada tutorial lah. Yang menggunakan akal fikiran kita ni sendiri. Ya, itu kita ni berusaha untuk mencari alternatif. Kemudian kenapa kena pakai buluh temiang? Seorang sudah tahu itu lambut. Kenapa orang pakai buluh yang ni? Sebab ia tahu ni keras ni sikit. So kalau main betul Puan. Sepertinya dari sana. Dulu kami ada pernah jual, dia agak lasak juga permainan, bukan lasak tapi agak Nda disarankanlah untuk mainan anak-anak sekarang ni. Dulu kami ada pistol yang diperbuat daripada kayu, dilukislah bentuk pistol. Kemudian di atasnya ada sapit kain diikat dengan galang gatah. Kemudian kalau kan menembak kawan itu ada galang gatah dapat ditarik, dibagi itulah pelurunya macam kertas ataupun yang jahatnya ada menggunakan buah berbentuk buah. Biji saga. Tembak kamera. Kalau kena mata bayangkan, bahaya kan. Tapi itulah mainan anak-anak dulu lah. Tapi yang kena innovate. Nanti saya rujuk kepada bahagian yang ni, sama ada diorang ada buat kajian kesana. Tapi kadang-kadang memikirkan juga, apakah ianya relevan masih lagi untuk sebenarnya bagi saya relevan pulang. Sama-sama ni kita ni banyak ke screen ada screen. So untuk mengisi macam mengalihkan kita ni punya pemikiran minda apa tu. Lihat barang lepas tu macam apa dibuatnya. Biar kita berfikir. Berfikir. Macam yang Tony Didora tu dilukisnya lagi macam pistol. Kemudian dipotong, digergaji, dihalusi lagi pakai kertas pasir. Keraja dulu tu akan mencipta mainan ataupun di mana kan. Itulah. Lasak sekali permainan dulu-dulu. Tapi nanti dia ada. Sekarang ni dah lagi lah. Taubat. Betul, tapi dengan permainan-permainan tradisi dulu tu, betul seperti yang Puan kongsikan, yang melatih skill kita ni, problem solving skill, logical skill, skill untuk macam mana untuk mencipta sesuatu ni. Macam kalau dulu sendiri menghalusi lagi pistol atau menghalusi lagi kayu dan sebagainya. Supaya kasar kan permukaannya kan. Jadi kalau masa ni kalau kita ni beli mainan, beli saja. Terus ada. Betul. Jadi nampak sekali kebaikan dan manfaat, bukan macam kebaikan kreativitinya lah untuk permainan-permainan tradisi di negara Brunei Darussalam ni. Kalau Puan sendiri, apa permainan tradisi yang paling Puan suka? Congkak.
Ada fasanya. Ada sekian-sekian fasanya? umur. Macam masa sekolah rendah, main congkak, main bilon. Main segupung. Main gata, biji gata. Atau ampit. Ampit. Okey. Berlawan. Bukan lagi bermain tapi berlawan lah. Yang berpupuh tu kan? Dipupuh tu kan? Siapa punya biji gata main santol itu termasuk mainan tradisi kita ni kata, main santol. Tanah yang dibulatkan, yang dibulat-bulat-bulatkan kemudian macam bowling. Macam bowling. Jadi siapa punya biji santol itu yang kuat, yang akan pecah kan. Kita ni dengan kau macam saya, Nadira adalah rakan lawan saya dan kata ni becus sekali tu. Becus. Dia menahankan tu kan santol tanahnya tu kami atau menggoleng ataupun cemboling kalau pecah jadi manangnya jatuhlah. Ada macam mana tu? Saya rujuk dulu tapi kalau macam itu artinya main santol namanya. Artinya permainan yang masa ni kena mainkan di Olimpik. Semua sebenarnya berpunca daripada buah fikiran daripada dulu. Ya, betul. Saya rujuk dulu. So saya pun baru pernah ni santol. Tapi pernah ketika saya melawat di Lamin Warisan di daerah Tutong, di sana diorang ada dapat kami saksikan juga permainan-permainan tradisi dan ada demonstrasinya. Salah satunya adalah permainan yang seperti Is katakan ada di Tutong di Lamin Warisan. Jadi saya terbayanglah juga macam mana. Dan jadi saya sebetulnya menikmati saat anak-anak, saat remaja saya. Okey. Jadi terima kasih Puan dengan perkongsiannya. Saya memang tahu kalau Puan mengongsikan memang padat dan ringkas dan tapi sampai apa yang ingin disampaikan tersebut. Ribuan terima kasih dari kami Rampai Pagi Puan. InsyaAllah nanti datang lain lagi ni topiknya. Mudahan kita juga bincangkan insya-Allah.